Ada juga saya baca pendapat setengah-setengah ahli politik yang mengatakan bahawa pindaan yang dipersetujui oleh MKT UMNO ataupun semua bahagian cawangan sebagainya dikatakan itu merupakan salah satu daripada taktik jalan mudah yang diambil oleh mereka. Tidakkah memandangkan ini merupakan tajuk antara politik dan undang-undang, Tuan Hanif, ada tak sedikit sedikit kemunasabahan mengatakan bahawa mungkin dengan berlakunya pindaan ini akan menyebabkan berlakunya desakan dalam kabinet untuk mempercepatkan PRU? Baik, betul topik perbincangan kita di bawah antara politik dan undang-undang. Sebenar-benarnya seperti yang kita bincang tadi, sebab pindaan dibuat pun adalah kerana asas-asas atau keperluan politik. Baik. Untuk kononnya mengelakkan perbalahan antara pihak yang menang dan kalah sebelum PRU. Dan ada juga kemungkinan ini membolehkan dengan adanya pindaan jika diluluskan oleh ROS, akan membolehkan pihak-pihak yang ingin mendesak diadakan PRU akan mendesak Perdana Menteri untuk membuat keputusan itu. Saya percaya pada hari yang sama kelulusan dibuat, Ismail Sabri telah membuat satu kenyataan. And to be fair to him, beliau sendiri telah pun menjadi penyokong kepada cadangan usul tersebut. Dan kemudian beliau mengatakan walaupun ini adalah pindaan kepada Perlembagaan UMNO, tetapi isu PRU akan ditentukan oleh Kabinet, bukan oleh UMNO. Itu adalah memang dari segi perundangannya. Tapi sejauh manakah seorang Perdana Menteri akan mengambil kira pandangan partinya ataupun desakan partinya ataupun cuma permintaan kabinetnya adalah cuma untuk Ismail Sabri menjawab. Kita tidak boleh membaca karakter ataupun sifat peribadi beliau. Cakap dari segi perundangannya memang betul. Dia perlu mengambil pandangan kabinet sahaja. Dan kabinet pun kalau dia tak setuju, Perdana Menteri yang melantik kabinet. Dia boleh buat keputusan sendiri. Itu kuasa Perdana Menteri. Pembubaran parlimen di bawah perlembagaan terletak kepada Perdana Menteri yang minta kepada Kebawadulian di-Pertuan Agong, bukan mana-mana ahli Jemaah Menteri lain. Tapi secara hormat, memandangkan kita sebagai Perdana Menteri yang melantik Jemaah Menteri, so kita akan maklumkan, ni cadangan saya, ada siapa nak setuju ataupun bantah, tolong bagi pandangan. Dan kalau majoritinya pada kebiasaannya akan setuju, sebab kalau minoriti tak setuju, dia akan khawatir dia akan dibuang daripada Jemaah Menteri sebab tak setuju. Ini adalah sifat-sifat ketidakmatangan politik yang kita ada di Malaysia. Kita tidak boleh lari pada itu. So, saya setuju. Ada kemungkinan sekarang ini akan digunakan sebagai desakan. Kerana apa? Sebab walaupun kuasa itu pada Perdana Menteri, Perdana Menteri kita sekarang ini bukannya Perdana Menteri yang datangnya daripada parti majoriti yang menang pilihan raya seperti PRU 13 dan sebelum itu. Ia adalah Perdana Menteri melalui persetujuan parti-parti lain yang sekarang ini mempunyai banyak ketidakpersetujuan. Jadi untuk dia nak buat keputusan, kena mengambil kira juga pandangan rakan-rakan parti lain, tapi juga dengan pandangan parti dia sendiri. Sebab at the end of the day, dia bukan presiden parti sekarang ni. Dan pemilihan ditangguhkan sekurang-kurangnya sampai 31 Disember jika ROS tidak luluskan pindaan, dan jika diluluskan selepas PRU. So kalau minta atau tak ikut permintaan, jika ada permintaan, maka ada juga kemungkinan dia akan disingkirkan daripada calon-calon. Ada kemungkinan. Sebab itu isu dalaman parti UMNO. Dan mungkin kita ada seorang bekas Perdana Menteri yang perlu bertanding sebagai calon bebas. Selepas itu mungkin tidak mustahil berlaku. Tuan Hanif, saya nak berpatah balik sedikit. Alang-alang saya ingat sebelum saya ambil soalan daripada penonton. Tuan Hanif kata tadi, dalam masa 30 hari, sesuatu parti politik itu kalau buat pindaan, perlu membuat permohonan dalam masa 30 hari. Dan ROS pula 60 hari. 60 hari. Dan ROS pula ikut suka hatilah nak lulus sampai bila nak tangguh, contoh. Dari segi perundangan bukan ikut suka hati. Cuma tidak ada tempoh ditetapkan di bawah undang-undang untuk dia meluluskan. Tapi seperti yang nyatakan, secara biasanya mahkamah akan tafsirkannya tidak wajar lebih pada 30 hari. Okey, baik. Okey, saya nak buat satu contoh ya. Contoh, kalau sekiranya lah satu parti A ni mengatakan bahawa dia nak minta tempoh 18 bulan penangguhan, contoh ya. Tetapi dia memohon pada bulan Mei. Maksud saya bulan Mei. Kemudian bila dia pohon dalam masa 60 hari tu,
tetapi ditangguhkan oleh ROS selama 3 bulan lagi. Maksudnya 5 bulan Tuan Hanif Yes, 5 bulan. Okey, adakah 18 bulan yang dikatakan penangguhan itu akan dikira pada tarikh diluluskan oleh ROS ataupun pada tarikh diluluskan oleh NKT diorang tu? Tidak, dia macam ni. Baik. Pindaan perlembagaan dibuat oleh parti dulu. Baik. Maksudnya apakah tarikh pindaan? Adalah tarikh EGM tersebut. Baik. Sebab pindaan perlembagaan cuma boleh dibuat dalam mesyuarat agung. Baik. Tahunan ataupun luar biasa melalui usul. So tarikh pindaan dibuat oleh parti sudah tahu. Tapi kelulusan belum ada lagi. Baik, baik. Bila kelulusan diberi, dia kena balik kepada tempoh yang diminta. Iaitu kalau 18 bulan mengambil contoh Saudara Zawazi, maka walaupun diberi kelulusan 5 bulan kemudian, Baik. dia berkuat kuasa mulai daripada 5 EGM. bulan sebelum tersebut, EGM tersebut. Makna kata dalam kes UMNO ni, kalau RS memberi kelulusan, ya kami setuju dengan pindaan tersebut, maka ia akan berkuat kuasa mulai daripada 15 hari bulan Mei yang lalu. Baik, terima kasih Tuan Ya, Hanif. saya. Terima kasih untuk jawapan itu. Baik, daripada JC WhatsApp Assalamualaikum Tuan Hanif. Adakah ia boleh dianggap sebagai mainan politik kotor jika ROS tak luluskan atau melengahkan keputusan permohonan pindaan UMNO sebabkan menteri yang jaga ROS pun Terima kasih Tuan Hanif. Baik, Dia berdehem kat situ Hanif. Okey. Terima kasih saudara JC. Pertama sekali boleh terus namakan juga menteri tersebut, tak perlu sebab ini adalah perbincangan ilmiah. Okey, Tidak silakan. ada risau. Tapi saya faham. Ya, saudara JC maksudkan adakah jika dilengahkan atau tidak diluluskan boleh dianggap sebagai mainan politik kotor? Saya di sini tidak mau masuk dalam arena anggap. Baik. Saya nak berpandukan kepada perundangan dan fakta. Yang pertama sekali, sebagai badan awam, bukan saja ROS, mana-mana badan awam, kalau kita buat aduan kepada polis tentang suatu jenayah, kita harapkan suatu jawapan segera. Kalau kita buat aduan berkaitan dengan tindakan atau keputusan guru besar di sekolah kepada Kementerian Pelajaran, kita wajar mengharapkan suatu jawapan yang munasabah, nanti munasabah. Begitu juga ROS sebagai penjawat awam, sebagai satu badan awam, berkewajipan untuk menunjukkan efisiensi, integriti, efisiensi dan profesionalisme dalam membalas setiap persoalan atau permohonan dalam tempoh yang munasabah. Jadi walaupun seperti yang kita sentuh, tidak ada tempoh dinyatakan dalam Akta Pertubuhan, tapi mengambil kira tempoh yang dianggap melalui perundangan sebagai 30 hari, saya syorkan dan saya percaya semua pengamal undang-undang akan syorkan bahawa ROS dan pihak penjawat awam lain wajib menjawab dalam tempoh 30 hari. Kalau tidak jawab dalam tempoh 30 hari, maka pertama sekali kita dan boleh rumuskan bukan soal mainan politik atau tidak, bahawa badan awam itu tidak merupakan badan awam profesional. Dan bila badan itu bukan badan awam profesional lagi, maka perlu diambil tindakan. Dan kalau tidak boleh diambil tindakan oleh para pemimpin sebab mereka pun tidak matang dan dalam keadaan sekarang rebutkan kuasa, maka kita sendiri sebagai rakyat kena tanya diri kita, macam mana kita nak tukar sistem ni supaya pihak-pihak penjawat awam ni buat kerja sungguh-sungguh dengan ikhlas, pegangkan kepada amanah yang diberi kepada mereka. So, saya tidak sentuh isu mainan politik. Baik. Tapi untuk menjawab dengan lengkap, itulah dia. Apabila mereka tidak profesional, mereka melengah-lengahkan kerja mereka, maka persepsi rakyat, persepsi saudara JC dan lain, adakah kerana Menteri Dalam Negeri adalah Hamzah Zainuddin daripada Parti Bersatu yang mempunyai masalah, parti itu mempunyai masalah dengan UMNO sekarang, adakah kerana itu untuk membalas dendam ataupun permainan politik licik yang dilengahkan supaya UMNO boleh kemudian nanti dipersusahkan melalui proses penggantungan dan atau ke arah pembubaran? Itulah persepsi yang akan muncul di minda rakyat. Jadi satu badan awam yang tidak boleh bermain politik, ROS, tidak wajar mengambil tindakan-tindakan atau membuat kelengahan-kelengahan yang boleh menimbulkan persepsi tersebut. Sebab jangan lupa, ia di bawah Menteri Dalam Negeri dan persepsi itu akan muncul. Jikapun Hamzah Zainuddin tidak memainkan peranan pun, beliau akan disalahkan melalui persepsi negatif tersebut. Sebab itulah setiap penjawat awam wajib melaksanakan tugas tanpa mengambil kira
kerusi politik yang menerajui agensi mereka. Yang penting kerja mereka. Akta mengatakan permohonan dibuat kepada awak. Akta mengatakan awak kena jawab. Tak ada tempoh, tengok akta lain. Akta lain kata mu nak sabar dalam 30 hari. Jawablah dalam 30 hari. Malaysia, rakyat membayar gaji awak untuk bekerja dengan efisien. Buat dengan efisien. Saya harap saya telah menjawab saudara JC dengan lengkap, walaupun bukan secara khusus mengatakan ianya adalah mainan politik kotor. Tapi ianya akan menimbulkan persepsi. Sama ada persepsi itu betul atau salah adalah untuk rakyat tentukan. Baik. Terima kasih JC untuk soalan itu, semoga terjawab.